pandangan kawan ini, profesor dan sebagainya sangat penting dalam berbagai aspek. Misalnya apabila Yang Berhormat Perdana Menteri mencabarlah saya katakan uh, apa pencapaian dalam 100 hari itu sangatlah apa ni memberi peluang kepada kita untuk menyumbang. Malah saya nampak ada beberapa pasukan di kalangan kawan-kawan kita berada di dalam uh, pasukan yang dibentuk untuk memikirkan isu-isu berkaitan COVID-19 dan sebagainya. Jadi cadangan Prof Hilal ini saya rasa sangat baik dan kita teruskan, insya-Allah kita ada beberapa ratus orang profesor bolehlah menyumbang kepada aktiviti yang kita akan adakan. Pada malam ini saya nak bercakap pasal sebahagian saja Dr. Prof Hilal lah. Apa ni, macam mana nak buat skrin, jadi tak? Nampak tak skrin saya? Prof Hilal? Boleh share screen tu. Boleh share Nampak dokumen. tak? Share. Okey, nampak. Nampak Boleh besarkan tak? Enlarge boleh? Itulah. Saya jangan tanya soalan-soalan tu. Saya kena Pergi bawah tu sebelah bottom right. sekejap nak kena Boleh pergi cari 100. nak kena Bottom cari ni, right. nak kena cari macam mana nak besarkan you punya ni sudah jadi kecil. Tak. Sebelah kanan lagi. Hmm? Sebelah kanan tu. Itu dia. That one. Oh, you Okey, cantik. nampak. Okay, right. So, Cantik. sekarang ni tajuk yang diberikan oleh Prof Hilal kerana dia minat tajuk-tajuk yang mencabar, yang boleh memberi satu cabaran untuk kita berfikir. Dan perkara ini sebenarnya kebetulanlah Prof Hilal cerita tu melibat dengan dia. Pada saya semua orang terlibat. Bila kita berbincang tentang kesihatan alam sekitar, kita bincang tentang kesihatan kita, maka semuanya terlibat dan sama-sama kita membantu. Dan apabila kita bercakap tentang konflik tu, itu adalah satu punca. Bila kita rasa kita bidang kita, maka kita tidak nak terlibat dengan bidang-bidang lain. Sebab dalam sesuatu perkara yang contoh Prof Hilal beritahu tadi, kecil saja perkara itu nampak macam sikit, tetapi hal tanah itu adalah hal asas. Apa-apa pembangunan yang dilakukan, apa-apa aktiviti yang dilakukan, kita perlu merujuk. Tetapi mereka tidak boleh membuat keputusan sendiri. Kerana kalau buat keputusan sendiri tidak capai matlamat. Jadi hari ini saya akan cerita sikit. Kita sediakan ruang ini untuk 1 jam. Tetapi apa yang saya nak bentangkan ni mungkin tak sampai. Saya ada sikit saja walaupun nak 20 slide tapi hanya gambar-gambar hiasan untuk kita tidak tidur. Dan mungkin kita boleh berfikir. So now saya nak mulakan dengan perkara ini, why conservation is priority and not priority. Itu tak tahulah kenapa saya tak but priority. Dia priority tapi tak priority. That's why conflict. So yang pertama, kalau kita rujuk yang hot issue yang tak pernah selesai dan tak akan selesai, is poverty. Dua perkara yang saya letak kat atas dan bawah tu, dia tak akan selesai. Kerana itulah senjata besar yang menjadi perjuangan semua orang di seluruh dunia. Kemudian faktor ekonomi juga memberi sukar untuk kita membuat keputusan kerana ekonomi akan mendahului apa-apa keputusan yang kita nak buat. Dan begitu juga politik. Politik pun bergantung kerana mereka mempunyai kuasa untuk buat keputusan. Dan kadang-kadang keputusan sukar kita nak buat dan tidak ada satu bantuan untuk kita membuat keputusan kerana kita tidak mempunyai pengetahuan. Masyarakat tidak ada pengetahuan, stakeholders, pemegang taruh, pengundi, dia tak ada satu pengetahuan yang lengkap, yang mantap, dia tidak ada satu kesedaran dan mereka adalah bukan pakar dan malah mereka tidak boleh merujuk kepada pakar. Jadi inilah mengundang kepada rasuah dan sebagainya. Jadi dalam SDG kita sebut semua tu.
SDG 2030 dulu dia dah buat dah sampai 2020, lepas tu dia sambung lagi SDG 2030. So, dalam masa 8-9 tahun ni, kita tengok boleh tak kita capai. Dan kalau kita nilai selalunya tak capai lah. Sebab tu kita masih melalui menghadapi masalah-masalah yang berterusan saya sebut tadi. Jadi bagaimana bila saya sebut tak capai itu satu cabaran. Semua orang patut melihat perkara ini. Poverty, macam mana nak supaya orang tidak miskin, yang memberi tekanan kepada alam sekitar. Kemudian untuk itu kita kena bagi quality education. Kita bercakap tentang syllabus tetapi tidak ada panduan untuk mengajar dengan baik walaupun ada dalam sukatan pelajaran. Dan kita fikir tentang alam sekitar kita banyak berkaitan misalnya air yang bersih. Tadi pun saya 2 jam, 3 jam berbincang perkara ini, kenapa air bersih tidak dapat dibekalkan berterusan. Sanitation, pada bulan 11 nanti kita nak buat World Toilet Day. Kita nak buat, maknanya semua orang kena ada toilet, semua orang kena ada tandas. Dan ini semua memberi kesan kepada alam sekitar. Lepas tu sustainable city and communities penting, terutamanya grassroots level. Kadang-kadang kita bercakap untuk orang-orang yang kaya, lepas tu orang-orang miskin kita terselesai. Kita bercakap tentang orang yang pandai, kita tak fikir orang yang kurang pandai. Jadi akhirnya kita tidak melibatkan mereka sedangkan mereka sangat penting. Ini isu climate change yang dibincangkan seluruh dunia dan akan dibincang dan terus dibincangkan. Tetapi kaedah penyelesaian melibatkan ramai orang yang tidak terlibat dalam perbincangan. Sebab itu kita ada Sekretariat di Malaysia ni, kita ada banyak perkara dipengerusikan oleh Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. Tetapi adakah mereka mempunyai masa untuk mempengerusikan mesyuarat itu? Itu soalan yang paling besar. Dan siapakah akan memberi satu tekanan ataupun pandangan peringatan untuk mengadakan mesyuarat itu? Life below water ni, kehidupan di bawah air, dan life on land. Dan nombor 17 tu saya rasa sangat penting kerana kita coordinate semua orang yang terlibat. Dan sebab tu saya katakan tadi pemikiran-pemikiran kita mesti diintegratekan. Saya dah lama minta tolong Prof. Hilal, terutamanya bila saya terlibat dengan Ulu Muda dan saya pergi beberapa kali di UUM sebab saya mahu mereka mendahului dalam kajian tentang Ulu Muda dalam berbagai bidang. Sama ada bidang sosial ekonomi, dalam bidang tanah. Katakanlah saya mencadangkan mesti memberi definisi hutan yang jelas. Dan macam mana dari segi perhutanan, biologi, ekologi, mungkin saya boleh bagi pandangan. Tetapi dari segi perundangan tanah, dari segi keperluan masyarakat, daripada sejarah, mungkin saya tak mampu dan akhirnya saya tewas dalam perbincangan itu. Definisi, klasifikasi hutan, keperluan hutan, persepadanan misalnya, semua memerlukan kepakaran, bukan bidang saya. Jadi kita kena berkongsi untuk mencari satu indikator untuk kita dapat selesaikan masalah berkaitan dengan alam sekitar. Dan benda ini kadang-kadang kita sudah ada, kadang-kadang kita baru jumpa dan kadang-kadang kita tak ada. Ini pentingnya profesor. Profesor mengeluarkan idea-idea yang bebas dan kita mencari satu titik pertemuan. Bagaimana kita dapat selesaikan. Saya pagi tadi saya nak ambil gambar. Saya tengok sangat cantik sarang labah dan ada serangga terbang dan tersangkut di situ. Kemudian serangga tu berat, solid badan dia. Saya masuk dalam rumah nak ambil kamera. Saya dapati ada satu burung. Dia tangkap serangga itu dan melanggar sarang labah itu, selesai, tak ada, hilang. Itu macam mana telah mengajar dan memberi pandangan kepada saya daripada integrasi kecantikan sarang labah itu dengan bagaimana fungsinya dan sifat serangga yang vital, misalnya kumbang
yang badannya solid, berat, dan kemudian ada datang seekor burung yang terbang begitu mudah lagi. Saya tak tahu dia nampak ke tidak. Saya tanya, "You tak nampak ke sarang labah tu?" Dia langgar. Dan dia langgar untuk tangkap serangga itu, dan bukan saya takut sarang labah itu akan terkena mata dia, ataupun menyebabkan dia tidak dapat melihat, dan saya tak nak mereka. Saya ada banyak kes burung datang berjumpa saya minta tolong. Misalnya kes burung kena gigit dengan kerengga, penuh badan dia dengan kerengga. Jadi saya ingat dia datang jumpa saya untuk apa, rupanya nak minta saya buang kerengga. Dan 2-3 hari lepas burung langgar cermin rumah, pening kepala. So again 2 hari saya simpan untuk dia segar dan terbang. So daripada cerita tadi tu kita nampak integrasi sumbangan, desain dan sebagainya untuk menyelesaikan satu masalah. So this is the thing, perkara-perkara yang kita patut lihat. Kemudian kita akan set the criteria. Lepas tu oleh kerana ekonomi sesuatu yang penting, macam COVID-19, kita letak prioriti orang nak makan, orang nak hidup, orang nak kerja, orang nak dapat gaji. So kita terpaksa mencari jalan bagaimana nak menyelesaikan masalah jangkitan COVID ini. Bagi tak nampak virus, tak nampak. Jadi kita kena sejauh mana kita, kalau kita sebagai seorang profesor di Universiti Cendekiawan, memikirkan bagaimana nak menyelesaikan. Bagaimana hotel dah tutup, bagaimana kerja orang-orang pelancongan yang collapse terus, dan kita terpaksa membantu dan kena letak priority and drive. Jadi katakanlah besok kita buka di Melaka. Melaka bukan pulau, dan ramai orang akan tumpu ke Melaka. Bagaimana kita nak mengawal. Jadi kriteria-kriteria ini datang daripada kita. So, dan satu yang saya ulang banyak kali hari itu, saya bercakap dengan, saya tak ingat di mana. Hari-hari saya ada webinar ya. Hari ini pagi petang, besok pagi petang. Senin, Selasa, Rabu saya dengan Asia Pasifik. Jadi banyak perkara yang kita bincangkan. Saya sebutkan tentang volunteerism. Ini pensyarah profesor ni dia kena volunteer tau. Because kita mendahului, bila kita mendahului tak ada orang suruh kita. Bila kita volunteer, seorang volunteer, saya satu definisikan, mesti dia seorang yang jujur. Dia ikhlas, sebab tu kita dapat data-data kajian kita tu betul. Tidak ada corruption, tak ada penipuan, tak ada. So this is a quality of professors, volunteers and so on. Lepas tu kadang-kadang kita terlupa nak minta naik pangkat. Makanya kita buat satu sistem supaya orang melihat kerja kita, orang menilai kerja kita. Right. So saya masuk sikit dekat sini, ni baru saya terjumpa 13 September 2021. Biology must generate ideas as well as data. Itu yang saya sebut tadi. Kita kena bercakap berasaskan data. Ini yang penting dalam gaya kita sebagai akademik, sebagai pendidik, sebagai penyelidik, and then kita nak menyampaikan idea, pandangan-pandangan yang tepat. Kadang-kadang kita provoke satu isu itu, kita nak mendapatkan satu jawapan yang lebih baik daripada apa yang kita ada. Sebab tu di kalangan peers, di kalangan rakan peers ni, rakan apa Prof. Kesepakaran. Jadi kita sangat penting. Kesepakaran tu ada dua. Sometimes the level of thinking, sometimes bidang yang sama. Jadi kita misalnya bila saya nak memberi pandangan tentang COVID, saya tidak begitu superficial knowledge mungkin ada, tapi the detail on the virus, I need to refer to the virologist to explain to me what is the behavior of the virus from the tissue, for example, to the air, and they come back to the tissue. We have to understand that. From our friends, our peer, we can get a very good information. Right. Satu lagi, ini peluang-peluang. Saya kadang-kadang sorry kalau sequel dia tak betul. Saya tak sempat baru tadi fikirkan slide apa nak tunjukkan kat Prof. Hilal ni. Saya terjumpa slide lama saya tahun berapa ni Sultan Johor, dulu yang Maha Besar Johor.
dia keluarkan dalam dia punya uh, apa tu 22 Januari 2019, lama saya dipanggil untuk berjumpa. Saya tengok ada dalam dia punya Facebook apa tu. Dia kata dia mahukan MNS main peranan lebih besar dalam melindungi alam sekitar. Saya berpandangan kalau Sultan memberi pernyataan ketua negara, mempunyai pernyataan begitu, saya rasa saya mendapat satu lesen yang besar. Maka saya mengajaklah kawan-kawan, cepat, mari kita lakukan sesuatu dan kita ambil kesempatan dengan titah tuanku ini untuk kita bantu negeri Johor menyatakan sesuatu tentang isu-isu berkaitan dengan alam sekitar dan tuanku sebutkan dengan jelas uh, melindungi alam sekitar di Johor. Jadi saya pun mencari-carilah. Alhamdulillah surat khabar banyak mendapat pandangan kepada saya dan kadang-kadang saya bukan tinggal di Johor, saya mencari kawan-kawan di Johor untuk buat pernyataan-pernyataan. Maknanya bukan saya seorang yang bercakap. So dari pihak saya sebagai editor jurnal, sebagai Presiden Malaysia Nature Society, saya cuba menggerakkan MNJ, Malaya Nature Journal ni untuk kita terbitkan. So alhamdulillah kita tulislah beberapa volumes untuk kita tunjukkan yang secara saintifiknya kita menyatakan sesuatu tentang alam sekitar. Sebab seperti yang tuan-tuan dan puan tahu, MNS ni dia lahir tahun 1940. Pada tahun 1940 tu dia lahir bersama-sama dengan jurnal MNJ. Bila kita sebut MNJ, jurnal ni ialah menerbitkan artikel-artikel yang ditulis secara saintifik. So maknanya tahun 1938 hingga 1940 tu kita sudah mempunyai ahli-ahli sains di Eropah, Inggeris yang menulis. Sampai sekarang tulisan-tulisan mereka itu belum ada tandingan lagi. Dan ada yang masih hidup, dah tua sekarang ni, masih lagi kita jemput di dalam editor jurnal kita untuk beri pandangan supaya kualiti kita dijaga. Malangnya budaya kita tidak begitu sihat di Malaysia ini mengharapkan jurnal orang yang dikibarkan oleh orang lain. Padahal kalau profesor kita tu, saya tu mencabar ni profesor kita tu kalau kita hebat sangat tulis dalam jurnal Q1, Q2 dan mendapat citation yang banyak, kenapa kita tak tulis dalam jurnal kita supaya dapat citation yang tinggi dan orang akan rujuk dengan nama kita. Bila kita dah ada nama kita, keyword kita, nama kita tu, orang-orang dalam bidang kita akan mencari kita. Dan yang kedua, kenapa kita sanggup bayar beribu-ribu untuk menerbitkan satu artikel yang belum tahu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Dan apa kata kalau kita tunjukkan ataupun sumbangkan wang itu untuk membangunkan jurnal dalam negara supaya kita mencapai di tahap dunia. MNJ ini Kew Garden Melanggan sebab terkenal di kawasan Sunda ni. Tapi orang Malaysia baru duk tanya ada dalam Scopus tak? Ada dalam tak? Saya pun tak tahu. Saya kalau tanya soalan tu saya tak minat. Dan baru ni saya dijemput untuk memberi ceramah tentang bagaimana menulis dalam jurnal yang berimpak tinggi. Saya kata saya tak minat, saya mempunyai pandangan yang berbeza. Nanti kalau saya pergi jadi penceramah, spoil dia punya majlis. So dia kata okeylah. Because dia melihat untuk membuat riset. Bayangkan logik fikir kita dapat geran berapa ratus ribu. Lepas tu kita publish buat kerja. Kadang-kadang macam bidang saya yang masuk hutan, keluar hutan yang tak tahu bahaya rimau, ular, tudung selar ke apa benda insurans pun tak ada. Dan kita dapat data, kita bagi dekat orang, kita bayar pula dekat orang untuk publish. Padahal jurnal kita sendiri merangkak tanah hidup. Cubalah kita fikirlah. Kan. Jadi knowledge kita itu kita kena bukan sahaja di yang saya cakap tadi tu, kalau kita dah terkenal, dah orang tahu kita, orang cari kita. Literary. Pengalaman saya 20 lebih tahun dengan Jepun.
Jepun ni satu negara, satu rakyat yang sangat suka kepada ideas. Sebab tu dia punya innovation value tinggi. Dia suka. Kalau kita ada idea yang baik untuk dia, saya dalam masa saya pergi Jepun setahun 2 kali. Pertama pergi untuk memberi penerangan atau bantuan kepada pelajar baru. Beri idea baru before we start research. Dan pergi lagi di zaman menulis tesis. Untuk mereka menulis tesis bagi jadi tesis yang baik. Dan sebab itulah makmal yang saya terlibat itu, dia boleh tulis 200 lebih jurnal dalam jurnal Q1. Jadi kalau setakat nak cerita 1-2 artikel dalam negara kita ni, saya ingat elok kita semak balik kita lah sebagai yang bebas ini, sebab kita mempunyai hak yang banyak sebagai ahli akademik. Boleh pergi sabbatical, boleh pergi research attachment, boleh pergi duduk kat luar negara. Kalau kita suka musim snow, kita pergi musim snow. Kalau kita suka musim panas, kita pergi musim panas. So kita ada banyak kebebasan yang kita boleh buat. Jadi dengan publication kita yang kita bentukkan sama dalam negara dan luar negara, orang akan cari kita. So ini slide saya tunjuk contoh yang akan berlaku minggu depan, 27 sampai 30, untuk kita bincangkan isu yang akan saya sebut nanti. Alright, ni isunya. Ini saya nak bagi satu perkara ni je, Prof. Hilal. Saya tak cerita banyak-banyak, kalau tidak nanti kita kerja 30 tahun nak cerita, kita buatlah 30 siri mungkin untuk saya. Jadi insyaAllah kita boleh share untuk kawan-kawan lain memberi semangat nanti. Sebab ini kali pertama Prof. Hilal. Nanti bidang-bidang lain, kata bilang bidang-bidang tadi saya bincang, tadi ke semalam, saya bincang tentang agama Islam dan biodiversity. So mereka memberi satu pandangan yang sangat baik, dan saya cadangkan, dulu saya pernah cadangkan IKIM ditengahkan untuk membantu agar kita ke hadapan. Sebab ini kejadian Allah Ta'ala yang bagaimana kita heran. Dulu-dulu, 30 lebih tahun dulu, bila saya mengajar burung terbang daripada Siberia sampai ke New Zealand, dia orang kata saya kelentong. Pada masa itulah saya berminat. Kalau yang senior tu pernah dengar Benson and Hedges, benda nama dia tu, saya pernah minta untuk terbang bersama burung. Jadi pada masa itu dia dah tutup, dia dah habis towards the end. Jadi burung-burung kalau kita tengok airline merah tu, dia panggil East Asian Australian Flyway ni, dia terbang daripada Alaska. Dulu Amerika tak masuk, tapi bila burung tu kita rekod dia Alaska, dia pun masuk juga. Dia tak nak terlepas sampailah ke Australia. Sekarang ni dia tengah datang, kalau kita tengok di pantai banyak. Dan saya tulis kat situ ada 149 site yang penting dan melalui 22 negara. Tens of millions bird, pada 150 spesies yang terbang. Ada yang sampai ke New Zealand, ada yang setakat Australia saja, ada yang hanya sampai Indonesia, Malaysia. So, dan ini sites yang kita ada. Tengok Malaysia tu. Satu di Sarawak. Ini yang kita dalam agreement kita. Dalam agreement kita ni saya tunjukkan. Pada 11 November 2012, Malaysia telah tandatangani Malaysia sebagai partner nombor 28 EEF, East Asian Australia Flyway ni. Nombor 28. Jadi bila dalam kita sebagai partner tu, kita kena bertanggungjawab bersama-sama menjaga habitat dia. Kita menjaga habitat dia, lepas tu kita pastikan burung itu selamat dan tidak terancam oleh poaching, buruan harap. Kalau ingat dulu saya sendiri pun, kalau musim migration tu saya pun tangkap burung. Tangkap burung malam, tempat dia tidur, banyak juga dapat dan boleh makanlah gulai. Tapi sekarang dah takut kerana mungkin mempunyai bahan-bahan kimia. Dulu bersih, sekarang pencemaran berlaku dan populationnya sudah berkurangan. Jadi kita kena protect dia. So kita tandatangani pada bulan November 2012
kita namakan Bangku Muntal sahaja di Sarawak sana sebagai kita punya official site. Tetapi kita ada banyak, kita ada 55 IBA site dan saya tak ingat berapa puluh di pantai. Right. So, tiap-tiap tahun kita monitor pada bulan Januari, kita monitor dia. Kita ada ASEAN Wetland Bird. Ini panjang cerita. Saya pun tak ingat. Dulu tak terfikir. Dulu masa saya belajar di universiti, saya terlibat dengan ASEAN Wetland Bureau yang pejabat dia di Mesti Melaya. Kadang-kadang pergi kuliah kat situ ataupun kita ada aktiviti Malaysian Nature Society dekat situ, ternampaklah pejabat ASEAN Wetland Bureau tu tertanya-tanya apa benda kan. Dan oleh kerana saya selalu ikut aktiviti mereka di Kuala Selangor, maka saya rapat dengan mereka. Dan kemudian dia berkembang menjadi badan antarabangsa Wetland International dan seterusnya apabila Wetland International dah tak larat nak buat, dia bagi balik kepada MNS untuk menjadi satu ejen sebagai ASEAN Waterbird Census ni. Bayangkan kita leading, Malaysia leading, tetapi kita tidak champion. Masih mengikut orang. Jadi alhamdulillah saya cuba nak championkan lah, tetapi kena cari ramai orang untuk terlibat. Kita nak every year pada bulan minggu kedua, 2 minggu pertama bulan Januari itu kita akan banci burung-burung ni. Masa tu dia dah some berada di Malaysia, some dalam proses nak terbang balik ke hemisfera utara. Kita monitor daripada Perlis sampailah ke Sabah. Itu saya nak cerita bahawa di mana kita dan mencabar kita untuk kita jauh ke depan. Ini yang Prof. Hila cakap ni sangat relevan, sangat relevan. Bila kalau kita lihat sekarang, kalau you tengok dalam tiap-tiap negeri dari Perlis sampai ke Sabah, ada saja pelabuhan-pelabuhan baru yang akan dibangunkan. Ada yang di muara sungai, ada yang di dalam laut, ada yang di sepanjang pantai, dan maknanya kita kena lihat betul-betul kawasan mana yang kita boleh. Dan untuk pengetahuan, tak ada pun diambil kira apa yang saya sebutkan tadi. Saya teringat 20-30 tahun lalu, semalam saya bincang, ada orang tanya saya pasal pembangunan baru di Selangor, di pantai Selangor. Semasa saya membantu kerja-kerja pendidikan di extension of Jana Kuasa, saya memberi pandangan tentang migratory bird ini. Dan saya terkejut apabila saya dipanggil untuk memberi pandangan atau berbincang tentang program ataupun pandangan saya tentang migratory shorebird ini. Sebab World Bank tidak boleh bagi duit sekiranya mereka tidak memenuhi apa yang saya cadangkan. Tapi setakat itu je lah. Kita lihat ada sokongan sangat baik, tapi tidak seperti yang tak mantap. So, misalnya kita tengok satu contoh saya bagi kat sini ialah Milky Stock, Kuala Gula. Milky Stock ni sekali lagi di bawah tu saya tunjuk lagi tentang spesifik yang penting Milky Stock. Sekarang tengok dulu Kuala Gula. Kuala Gula tu satu tempat yang penting dekat Tapping sana. Siapa yang daripada Perak tahulah, dan saya harap boleh bantu saya. Sebab baru-baru ni saya ingat kita Syamlah slide ni. Kita baru-baru ni kita nak promote dia sebagai Ramsar Site. So ini tentang berkaitan sambung yang tadi, ASEAN Wetland Bird Census ni. Kita monitor yang 2 minggu pertama Januari itu, kita monitor habitat. Untuk monitor ni, nombor 1 kita kena kenal spesies burung. Nombor 2 kita kena pandai mengira burung. Kalau burung tengah terbang, burung tengah bergerak, macam mana kita nak kira dia. Kemudian kita kena faham habitat dia, makanan dia dan sebagainya. Burung tu satu kelompok besar, beribu-ribu, yang mana berbagai spesies. Kita kena latih staff ataupun volunteers, majority volunteers, latih mereka, dan mereka ramai orang tua-tua, dan kita dah mulakan citizen science dah lama, dan bila mereka jadi seperti citizen scientist daripada seluruh negara, macam hari ni Sabtu
mereka keluar dan bila petang atau tengah hari ataupun malam ini, mereka melaporkan kepada saya di mana mereka berada dan apa yang mereka lihat dengan gambar-gambar yang cantik-cantik. Ini satu yang kita lakukan sejak lama dulu, tetapi dalam 4-5 tahun kebelakangan ni, saya cuba tingkatkanlah kualiti persembahan mereka supaya kita mendapat data yang betul. Dan data pula malangnya, kalau saya cerita ni, malu kita. Data kita bagi pada orang. Right? Lepas tu saya nak kerajaan Malaysia mengiktiraf aktiviti yang kita MNS buat ni, dan kita data tu mestilah ada dalam negara kita. Kenapa data kita terpaksa rujuk dengan agensi luar negara. Jadi benda-benda itu kita berlaku. Jadi sejak itu saya telah adakan satu dengan pasukan, mereka telah adakan satu workshop untuk bincangkan supaya information itu dikongsi bersama dan kita lihat. Kemudian kita bagi recommendation kepada kerajaan. Kalau tidak, kita bagi recommendation kepada orang luar negara dan orang luar negara memberi recommendation itu kepada kerajaan kita. So ini pelik. Pelik. So tiap-tiap tahun kita panggil Pesta Sayap. Misalnya pada bulan 10, 10 hari bulan 10 saya ada webinar Asia Pasifik EAF. 16 bulan 10 saya ada lagi peringkat nasional untuk kita gerakkan seluruh masyarakat Malaysia supaya lebih faham tentang AWC ini. Tetapi data-data yang lebih kita perlukan daripada penyidik-penyidik yang sedang direkrut kempen. Right. So kita jadi since 1987 kita secara resmi kita telah manage kawasan pantai barat Selangor untuk kita kutip data-data untuk kita bincangkan. Right. So challenge banyaklah. Challenge sangat banyak. Nombor satu, conservation ni tetap sangat mahal. Transport. Kalau saya nak pergi ke Sabak berenam, dulu boleh pergi pelan-pelan, jalan pun tak lambung-lambung sangat walaupun jalan tak elok. Tapi sekarang jalan tak berapa elok sebab kawasan tu adalah kawasan tanah gambut. Jadi bila buat jalan tak tahan lama. Lepas tu saya beritahu kawan-kawan saya yang jurutera tu, boleh tak you bagi pandangan macam mana nak buat jalan tu lebih baik. Tak payah kita panggil orang Korea ataupun orang Jepun. Bila saya nak pergi ke situ, saya pening kepala. Dan bila sekarang ni kita promote tourism, tempat tidur jadi mahal. Jadi kalau saya pergi ke Sabak Renam, nak tidur, nak balik sampai ke Kelang misalnya, mungkin ambil masa 3 hari. Dan kos. Bila kita minta duit, kadang-kadang ni yang saya marah ni, kalau tuan-tuan profesor kawan-kawan yang dalam tim panel tu jawab soalan saya ni. Adakah you betul-betul pakar dalam menilai proposal orang, ataupun adakah tuan-tuan dan puan-puan semua bagi pandangan kepada jawatankuasa pendidikan negara itu prioriti yang tepat apa yang kita perlu. Sebab saya lihat dalam bidang saya, kalau you terlibat, minta maaf lah, dan saya rasa tidak tepat. Tepat. Bila saya agak vokal dulu, bagus juga vokal ni Prof. Hilal. Tanya mereka, tak payah bising menyalat tepi jalan. Kita pergi cakap, tanya dia betul-betul, tanya menteri, tanya orang-orang yang terlibat pengarah tu, you faham ke proposal ni kan? Jadi lepas tu kita dapat grant tiap-tiap tahun. Setiap kali kita minta, kita dapat. Tetapi saya tak setujulah kenapa bagi. Dan kadang-kadang ada juga yang mereka suka kalau punish kita kan. Ni COVID ni, nak bagi fieldwork tak boleh. Bila kan kita hantar report, tak mencapai lah KPI. Wow, seronok. Tanpa berfikir, ini musim COVID, nak pergi fieldwork macam mana? Kan? Tak sampai KPI kita. Seronok mereka kan? Jadi kita nasihatlah kawan-kawan kita yang berada di panel tu supaya dapat berfikir secara matang dan waras untuk menilai proposal, membuat prioriti yang betul untuk memajukan negara kita dalam bidang pendidikan. Lack of understanding, education, ini termasuklah profesor pun, menteri samalah, sampai ke bawah. Kita kena bagi pendidikan. Dengan marah saya, tapi itu perkara benar. Kalau tidak, sudah tu kita boleh selesaikan masalah yang betul.
kalau kita rasa kita tepat. Laws, Prof. Hilal, undang-undang kita sejauh mana tercapai. Right. So, itu banyak cerita. Right. Ini satu contoh bila saya berikan masa nak habis lah ni. Okay, cepat sikit saya bagi kolam matang ini baru saya panaskan semula. Dulu saya diam sekejap bila saya nampak jawapan yang tak menarik langsung lah diberikan kenapa mereka tak setuju kolam gula matang sebagai Ramsar Site. So saya baru ni kalau kita baca dalam surat khabar, saya panaskan semula dan saya minta semua orang pakat fikir. Kalau kita tengok di Kuala Gula, apa tu, matang proses itu sangat penting. Katakan hutan bertaraf dunia. Tapi apakah taraf dunia itu kita kena nilai. Kalau tengok gambar tu, bayangkan yang tempat burung berhijrah, tempat yang dikatakan seabirds, sanctuary, habis ditarahnya pokok bakau untuk buat kolam udang dan saya pun tak tahu jadi tak kolam udang tu. Itulah konfliknya apabila kerana kita kurang data, kemampuan berfikir yang mungkin tidak itu sampai tahap yang sepatutnya, maka kita membuat keputusan yang salah. Jadi kita faham dah, seluruh dunia bagi tahu kita benefit. Sekarang kita cakap pasal eco-tourism, kawasan-kawasan ini sangat penting. Kita kena maintain biodiversity dia. Kemudian kita kena didik masyarakat, kita didik dan sebagainya. Selain daripada kita mempunyai kepentingan dari segi perubatan, agriculture dan sebagainya. Macam di Kuala Gula tadi tu, kalau kita tengok kerang, baik kerang. Tetapi pada masa yang sama, dibuat hutan kelapa sawit tu sampai ke pantai. Lepas tu nak simpan mangrove. Dan simpan mangrove ni, pokok bakau ni dia hidup dalam air masin yang ada kandungan garamnya tahap yang sesuai untuk dia. Tapi untuk selamatkan kelapa sawit, kita curah air tawar ke situ. Jadi apa jadi kepada mangrove? So konflik itu macam ni saya balik pada milky stock ni. Milky stock ni saya cuba sekarang ni dia endangered dia boleh post. Di tempat kita sebenarnya dah tak ada. Yang ada tu dilepas daripada zoo negara. 2007 kita lepas. Katanya ada di Vietnam. Di Cambodia, di Tonle Sap Lake. Tapi saya pergi tengok, saya tak jumpa. Dan dilaporkan juga di Sumatera ada. Di Indonesia, Teluk Jawa, Pulau Rambut ada. Tetapi bilangannya masih tidak menjamin masa depan. Ini benda yang kita kena lihat. Jangan dah tanya kenapa kita perlu simpan. Benda tu mungkin saya tak dapat jawapan yang tepat untuk sesuai dengan selera orang. Kadang-kadang dia kata tak perlu pun, kita boleh cari burung lain kan. Tapi nilai hidupan liar sangat tinggi. Kadang-kadang orang datang nak tengok burung ni cost million yang minat. Kita tidak dalam bidang bisnes itu, maka kita tidak menghargainya. Right? So di IUCN Red List ni satu badan antarabangsa yang menjaga ataupun menilai maklumat-maklumat tentang endangered species melalui expert di seluruh dunia. Kita pun ramai mengaku IUCN specialist. Jadi saya cuba nak kumpulkan mereka. Janjinya bulan 9 tapi sibuk sangat tak sempat. I will call all these activists on the ground dan mereka ramai yang muda-muda. Saya sangat menghargai mereka dan ingin mengumpul mereka untuk mereka terus menjalankan kajian dan menjadi pakar atau specialist IUCN specialist dalam bidang-bidang tertentu dan membantu saya dalam program untuk meningkatkan pengetahuan, public awareness dan sebagainya. Right. So of course kita kena publish paper untuk menarik minat orang supaya IUCN merujuk kepada publication kita supaya dia akan memberi pandangan tentang apakah status burung itu. Right.
Secara umum yang daripada saya ceritakan tadi, kalau kita ni kita dah menjadi satu expert yang baik yang boleh contribute kepada negara lah. Saya baru ni pergi meeting, ni saya cerita sikit, pada 3 hingga 11 September, saya bernasib baik. Sepatutnya saya pergi ke Marseille, tapi COVID tak boleh, 14 hari kena kuarantin di Perancis. Lepas tu duduk sana dan balik, maknanya sebulan lebih saya tak boleh buat apa-apa. Jadi saya tak jadi pergilah. Tapi through online, banyak sangat forum sampai pukul 3 pagi tak dapat nak ikut, banyak berlapis-lapis. Tapi conclusion yang mereka buat itu tidak sangat memberi sokongan ataupun memberi impact kepada aktiviti di kawasan kita Asia Pasifik, maka saya akan bawa lah perkara ini supaya kita menjadi kuat di peringkat Asia Pasifik. Dan Malaysia, saya boleh cakap Malaysia nak jadi champion, tetapi siapa? Itu yang saya nak kumpulkan IUCN specialist yang ramai nanti. So saya harap kawan-kawan yang agak terlibat bolehlah bersama. Right. Kita akan sentuh perkara yang penting, iaitu nature based solution ni yang melibatkan orang tempatan dan orang asli. Ini yang sangat penting. Kita akan lihatlah local community, orang asli. Lepas itu kita kena involve the private sectors ataupun corporate, yang dalam ini satu peluang yang baik kalau kita dapat bincangkan. Right, so dan satu lagi saya nak beritahu juga, ini Prawila kena tolong saya. Tadi saya merasmikan satu majlis Center to Combat Corruption and Cronyism. Ini yang kalau Prawila boleh bantu, kita kena perkasakan undang-undang di mana. Tapi kita banyak tadi membincangkan tentang it's our rights as a whistleblower. Kita yang banyak bercakap ni, apakah rights kita dan bagaimana kita melindungi diri kita daripada menjadi ataupun terkesan akibat daripada ancaman-ancaman orang bila kita menyebut sesuatu tentang konservasi ataupun protection of animal and habitats. So, ini perwakilan boleh bantu. Jadi conclusionnya, to solve the conflict, kita kena back to square one lah. Kita kena ada data, kita kena ada public yang kuat, terdidik, daripada fishermen to politicians. Saya tulis ni, kita kena write and publish, kita kena ada forum macam ni, kita kena debate, kita kena mencari laluan bagaimana kita dapat ketengahkan isu ni. Alright, campaign furniture, ni kita kena buat. Tulis dalam surat khabar. Saya tulis beratus dalam surat khabar, beratus artikel, dan sekarang pemberita, saya kata saya tak payah tulis lah, saya panggil pemberita, bagi lecture dekat dia orang, panggil dalam kena buat banyak kali, panggil dia orang, bagi lecture ke dia orang, apa kita nak tulis dan sebagainya. Macam tadi saya bercakap tentang Melaka, COVID dan tourism. Dia insya-Allah lah, kalau editor setuju dia keluarlah, kalau tidak simpan saja dalam komputer. Jadi kita kena lobby, kita kena create volunteer bersama kita. Lepas tu kita tak boleh buat dalam negara, kita buat di luar negara, regional. Kita panggil specialist ni, speaker daripada BirdLife International. Kenapa? Kerana mereka punya pengaruh yang lebih. Kita panggil dia orang, ajak dia orang minta duit, dia EU sponsor, right? And then baru kita boleh bergerak sampai seluruh dunia. Dan kita selalu ada meeting almost every month, bercakap tentang isu-isu conservation di seluruh dunia. Dan alhamdulillah saya rasa seronok bila kita dijemput untuk bercakap 5 minit je, 5 minit. Cakap 5 minit. Kadang-kadang dia orang bercakap laju. Saya relax saja sebab apa? Kita nak mengenengahkan isu apa yang kita lakukan dan apa yang kita minta bantuan daripada mereka. Misalnya bagaimana menguruskan tiger. Dalam bulan ini mungkin saya akan fokus tentang yang saya cakap tadi lah, IBA ni, Important Bird Area ni. Kita ada 55 bird IBA di Malaysia, dan kita akan fokus, saya akan fokus lah yang saya minat di kawasan pantai, yang mana pembangunan akan berlaku dengan pesat, dan kita mesti dapat sokongan antarabangsa untuk betul bukan menghalang tetapi memberi pandangan. Misalnya bila dia nak buat KLIA dulu,
kita beritahu bahaya di sini laluan burung tu, burung helang yang besarnya sedepa, bayangkan sedepa. Kalau satu ekor masuk dalam enjin, kalau terbang tu jatuh. Jadi dia orang takut, dia orang takut, dan mereka membuat satu perubahan dan adaptation untuk ikut apa yang kita cadangkan. Itu satu yang kejayaan. Alright, so saya rasa itu saja dulu, dan saya minta pandangan-pandangan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana membantu negara dan dunia dalam hal conservation. Tajuk yang saya sentuh sikit ialah tentang coastal environment. Terima kasih, Prof. Hilal. Sama-sama, Prof. Saya boleh follow apa yang Prof cuba ketengahkan tadi dalam isu conservation biodiversity tu, sebab fokus penyelidikan dan penulisan saya juga melibatkan land, planning, building, housing development. Macam pada awal sesi tadi saya menyatakan bahawa mengapa pihak berkuasa negeri tidak mematuhi dan tidak menurut cadangan-cadangan dan pandangan-pandangan pihak berkuasa, technical agency sepertinya Jabatan Alam Sekitar, cadangan-cadangan dan penasihatan daripada Jabatan Mineral dan Geosains, Jabatan JPS, Parit dan Saliran dalam membangunkan Rahmat onkan video tu. Bila dia on video tu, jadi saya bercakap ni lebih ada fokus dan hidup. Mohon yang lain onkan video. Jadi di sini isu dia Kita 4 orang je ke? Ada 4-5 adalah. Okay, kalau kita dapat onkan tu better. Mohon semua audience dapat onkan video. Jadi kita boleh Berapa cash. ramai saya tak nampak pun ni. Kita tunai kita bercakap ni. Jadi macam kita bersembang. Kalau tanpa ada video ni kita bersembang dengan dinding. Okey, dari segi legal aspect tu, apa yang saya nampak, pihak berkuasa negeri dia mempunyai kuasa sepenuhnya, penuh kuasa, full power, lebih power daripada Perdana Menteri dan Kerajaan Persekutuan dalam meluluskan pembangunan tanah. Ada kalanya kepentingan politik itu lebih penting daripada kepentingan alam sekitar dan conservation biodiversity ni. Bottom line itu adalah apa kepentingan dan manfaat yang boleh memastikan kepentingan politik ataupun ekonomi itu. Ekonomi itu memihak kepada mereka. Itu yang saya nampak. Jadi isu dia saya nak tanya, kita bercakap mengenai sustainable development, pembangunan mampan. Mampan ke mapan. Jadi yang dimaksudkan pembangunan mampan ini bagaimana, Prof? Apa yang dimaksudkan? Perlukah mesti ada suatu testing ataupun suatu result yang boleh okey, selepas survey ni dia buat, okey, ini sampai kepada tahap pembangunan mampan. Dia balance antara pembangunan ekonomi, pembangunan tanah dengan penjagaan alam sekitar biodiversity tu. Macam mana, Prof? Perlu tak diadakan satu measurement dalam bentuk kepakaran atau engineering ataupun bidang-bidang environment ini sebelum digazetkan atau sebelum dilabelkan suatu pembangunan tanah dan pembangunan ekonomi itu dikatakan sebagai pembangunan mampan? Dia kena lihat jauh. Jangan tengok satu-satu. Kita ni kadang-kadang kita sebenarnya kan kita greedy, kita tamak. Kita nak duit, nak kaya cepat. Jadi kita tak dengar cakap orang, kita nak cari siapa yang dengar cakap kita. Kan? Siapa yang dengar cakap kita? Siapa yang boleh ikut? Misalnya katakanlah kita nak tempat, kita hanya tanya orang balak aja. Tetapi orang lain penting tu, orang hidupan liar, orang, saya duk tulis selalunya 10 lah kalau tengok kat surat khabar saya senaraikan. 10 agensi kena terlibat. Kadang-kadang mereka tak dipanggil pun. Begitu je kalau kita tengok Tasik Chini, saya pun senarai 10 agensi juga. Ulu Muda yang baru ni, yang recently ni jadi isu besar juga, yang hangat juga di Kedah ni, Ulu Muda. Dan yalah, juga di Gunung Jerai lah. Gunung Jerai tu. Hangat tu bergantung kepada apa yang dia orang nak. Misalnya katakanlah dia orang nak politikan.
ataupun dia orang nak terus berkuasa. Bayangkan, katakanlah saya bagi contoh satu soalan, satu contoh lah kan. Macam mana boleh air Sungai Muda tu dikawal oleh Jambatan Parit dan Saliran dari segi datanya Pulau Pinang? Kenapa tak JPS Kedah? Contohlah kan. Ha, jadi mungkin ini sejarah. Sebab tu kita kena libatkan sejarah, kita kena libatkan undang, kita cari kepakaran, kita kena buat pembangunan human sumber manusia. Banyak perkara. Nak jadi ketua ni bukannya senang, nak komplain senang je. Sebab tu saya tak banyak komplain. Saya selalu membantu Jabatan Kerajaan memberi pandangan. Kalau katakanlah tadi pasal tanah, Central Forest Spine, dah mula lama dah, 2008 saya rasa. Kemudian 2010 apabila mereka bincang tentang tiger di Rusia, itu pun negara lain yang push kita. Bagaimana kita nak doublekan, menggandakan bilangan harimau. Jadi salah satunya ialah habitat. Mereka memerlukan kawasan yang luas. Dan untuk luas, kita kena sambungkan hutan-hutan yang kita putus. Jadi tanah tu, hutan tu berada di negeri. Kalau Perlis tak setuju nak sambung, nak kawan dengan Hulu Muda, dia tak akan dapat. Kalau Hulu Muda nak sambung dengan Belum Temenggur tu, kita tak akan dapat. Dan kalau Belum Temenggur dengan Gunung Setong tu tak boleh sambung, kita tak akan dapat. Jadi kalau kita tengok peta tu, pulau-pulau hutan banyak terdapat. Jadi kita kena sambung. Sebab tu kepahaman tentang states, kenapa perlu disambung, itu kita kena didik, kena cerita. Pegawai perhutanan, pegawai peralitan dan lain-lain yang terlibat mesti mampu menerangkan. Sebab kita tidak berada dalam jawatan kuasa mereka. Jadi mereka bincang sesama mereka dengan ilmu ataupun pengetahuan yang mereka ada. Kadang-kadang kalau mereka ini ditanya soalan-soalan yang agresif by politician, mereka tak boleh jawab ataupun takut nak jawab atau tak mau jawab ataupun lantang kau lah selama aku dapat gaji je kan. Itu satu yang tidak baik. Jadi kita sebagai penyelidik, sebagai profesor yang bebas, yang boleh memberi pandangan, kita harus mengeluarkan satu pandangan bagaimana kaedahnya untuk membantu kerajaan negeri seperti teknologi. Saya bagi contoh satu yang saya pernah terlibat lah. Tak perlu bising. Kita bagi cakap bisik-bisik aja dengan pegawai berkenaan tu. Saya kata, boleh tak? Berapa batang pokok nak ditebang? Katakanlah 10. Berapa harga dia? Katakanlah 10 ribu contoh, 10 juta ke whatever kan. Kemudian boleh tak kita naikkan harga 3 kali ganda? Jadi kita tak payah potong 10, kita potong 3 je. Boleh tak? Dia kata mana boleh. Harga tu harga pasaran. Jadi kita bagikan satu kaedah bagaimana nak menaikkan harga dia 3 kali ganda. Jadi dia rasa, ya tak ya juga. Tetapi untuk menerangkan perkara itu, untuk semua orang dalam komiti itu faham, bukannya mudah. Dan mereka, orang-orang politik ni, dia berhujah untuk siapa menang. Ya? Jadi sebab itu kita kena memberikan faktor. Saya bangga apabila saya terjumpa, not syok sendirilah. Saya bangga ni kerana apa? Bukan saya seorang, hasil daripada kawan-kawan, idea-idea kawan-kawan, data-data kawan-kawan, saya dapat memberikan maklumat kepada orang-orang ramai, wakil rakyat, pegawai-pegawai kerajaan dan sebagainya. Dan bila maklumat itu dibentangkan dalam perbincangan, mendapat suara majoriti kerana ramai yang dah baca dan faham. Ini macam mana nak sampaikan mesej tu? Kaedah yang terbaik. Bukan seorang. MAC ni, saya ingat akan dihormati. Sekiranya kita bercakap dengan betul, menggunakan data-data yang tepat dan memberi satu pandangan yang ringkas. Mereka ni tak ada masa nak baca. Kalau politician tu, saya ramai kawan politician, saya kesian tu, tidur merata je, saya tak sanggup. Maknanya dalam kereta lah, mana-mana sempat je. Sebab mereka sentiasa demand sangat tinggi untuk memberi khidmat kepada rakyat. Jadi kita kena bagi idea yang tepat, cepat untuk mereka membawa idea kita ke hadapan. Dan kalau boleh kita ada ramai orang, bila dia bercakap, dia tahu
Oh, ya, ya, saya sokong dan ini betul dan sebagainya. Oh, kita berjaya. Jadi isu tanah tadi itu memang kuasa kerajaan negeri. Tetapi bagaimana kita nak selesaikan? Macam mana kita nak bantu mereka? Ha, apa ni, untuk memberi kerjasama. Katakanlah saya bagi contoh Ulu Muda kan, air diguna oleh Perlis, diguna oleh Penang dan sebagainya. Bagaimana cara terbaik? Cara terbaik. Kalau katakanlah berapa banyak cukai dibayar oleh Pulau Pinang ke kerajaan federal? Dan bukan saja federal, kita boleh minta kepada dunia. Sebab tu saya mendapat perhatian dunia kerana di Pulau Pinang tu ada kilang semikonduktor yang supply kepada dunia. Jadi dunia mendapat faedah daripada air Ulu Muda. Apa salahnya dunia memberi sedikit wang untuk kita simpan Ulu Muda itu supaya dia selamat. Tapi siapa nak bawa perkara ni? Saya tak ada kuasa dan tak ada laluan untuk membawa perhatian di peringkat dunia. Jadi kita kena ada satu, misalnya kalau kita bincang benda ini, orang yang di depan sekali itu yang boleh memberi nasihat pada kita ialah orang-orang bidang undang-undang antarabangsa misalnya. Bagaimana mereka boleh memberikan satu laluan yang terbaik supaya kita mendapat perhatian. Jadi benda-benda macam ni kita kena bincang bersama, itu peringkat antarabangsa. Sama dengan saya sebut CFS tadi, untuk menyambungkan hutan. Bila pihak antarabangsa telah bercakap untuk menggandakan bilangan harimau. Alright? Jadi Malaysia mengambil inisiatif. Kita pergi dalam hutan, bawa askar, orang asli. Kalau kita tengok Taman Negeri, kawan saya di sana dengan tim dia Taman Negeri Perak, bagaimana mereka dapat, saya tak berani tu, nak masuk dalam hutan dengan jerat rimau, jerat apa tu. Tapi mereka lakukan dan bersungguh-sungguh untuk mengurangkan. So apa inisiatif yang kita nak buat untuk bantu mereka? Dan memberi kaedah teknologi. Misalnya kita AI, pakai AI tu. Boleh tak mereka, kita tak naklah pakai AI, ada idea, lepas tu kita panggil orang luar negara untuk jadi konsultan pada kita. Kita kena develop orang kita sendiri supaya maju dan boleh fikir membangunkan sistem sendiri yang kita boleh buat. Ini kita nak, kalau setakat nak macam tim bola sepak kan, saya baru tengok MU tadi tu, saya tanya berapa ramai orang daripada England contohnya kan. Kalau manager saja daripada England, mungkin tak tepat lah. Pasukan MU itu daripada England contohnya, at least 70%. Barulah kita dapat satu pasukan yang negara yang kuat. Kalau kita setakat nak membeli teknologi orang dan kita panggil orang untuk jalan switch on, switch off, jadi kita hanya tunggu untuk print out saja, so saya rasa itu tak berapa tepat. Jadi kita kena bantu dengan idea kita, dengan macam perwakilan dalam undang-undang, kaji undang-undang, saya sebut dari itu. Macam mana kita nak redefine undang-undang kita ni supaya dapat membantu konservasi. Kalau saya sebut tentang katakanlah burung-burung berhijrah tadi. Macam mana kalau kawasan pantai kita habis dibangunkan, bangunan tinggi-tinggi bercermin yang dan burung langgar. Kita baca di Amerika tanya kenapa burung ni mati satu kumpulan. Mereka melanggar wire ke, mereka melanggar bangunan ke, malam-malam dia terbang, dia tak nampak bangunan. Baru ni di mana, di Terengganu ke, dia nampak anak penyu lari naik ke jalan raya. Itu dari dulu lagi, daripada tahun 60-an, bila lampu dipasang untuk orang melihat penyu. Pada keadaan waktu malam, di sebelah laut lebih terang daripada darat. Jadi bila penyu tu keluar daripada sarang, dia nak pergi ke laut, dia pergi ke tempat terang. Kalau kita terangkan di darat, dia datang ke darat lah. Ini pemikiran-pemikiran yang kita perlu melihat. Jadi kawasan-kawasan di situ, kita kena ada satu perancangan supaya janganlah tempat nak tengok penyu tu kita pasang lampu terang-terang. Jadi kita kena berjalan sikit beberapa meter untuk kita tengok penyu. Kalau kita tak reti tengok, tak larat berjalan, kita pasang kamera. Gunakan teknologi yang kita ada. So kreativiti yang begini perlu datang daripada orang-orang yang mampu berfikir. Kalau Prof. Hilal dah buka cerita ni, bicara cendekiawan ni, saya rasa lah, saya tak tahu berapa ramai yang minat kan, sebab kadang-kadang kita dipengaruhi oleh perkara lain yang menyebabkan kita sebagai seorang pendidik ataupun cendekiawan ni kita hanya bekerja 8 jam kan. Boleh jugalah kerja 8 jam kat office tu. Tapi saya memberi pandangan yang lebih berpandangan yang lebih luas di mana kita menggunakan kepakaran kita itu untuk menyumbang kepada masyarakat, untuk beribadat, untuk bersedekah dan sebagainya. Kita ada duit, kita boleh sedekah dalam bentuk macam-macam.
Tak mesti ya. Misalnya sekarang saya nak kempen, kalau tuan-tuan semua nak tolong saya, Prof. Hilal, saya nak minta RM1 je seorang untuk dapatkan 1 juta untuk membantu MNS terus sustain sampai bila-bila. Sebab 1 juta tu kita tak pakai, kita nak simpan. Dan keuntungan daripada simpanan kita tu nanti kita akan gunakan untuk memastikan MNS sentiasa ada duit untuk bergerak. Kita tak nak dia miskin pada masa hadapan sebab cabarannya tinggi, persaingan yang tinggi dan sebagainya. So saya minta seorang RM1. So katakanlah kita dapat 1 juta orang, bagi seorang RM1 saya ada 1 juta cash. Right? Ini pandangan lah. Sebab tu kita kena sumbangan tu banyak perkara sebenarnya. Kalau saya bercakap dengan orang Islam, kenapa mereka menyokong tetapi mereka belum sempat untuk bersama sebab nak mengubah fikiran orang ni bukannya mudah. Bagaimana dalam Al-Quran banyak cerita pasal alam semula jadi ni, pasal fungsi dia, peranan dia dan sebagainya. Tapi kita tidak pergi ke hadapan. Jadi kalau minat juga, misalnya saya cakap dengan siapa kawan-kawan yang berminat dengan tahfiz ni, saya kata boleh tak kita buat applied hadis dan Al-Quran contohnya. Itu satu pemikiran. Tapi kalau idea ni setuju, bukan saya yang buat, orang pakarnya akan buat. Yang mungkin dalam bidang biodiversity mereka akan gabungkan dengan saya. Di UC Melayu kita dah ada program biodiversity dan Islam biodiversity. Okey. Program. Poin terakhir Prof. Untuk pengetahuan Prof, saya pernah melaksanakan suatu penyelidikan tentang palm oil, kelapa sawit ni. Saya pernah pergi field work di Sumatera, Jambi tu. Dan juga saya dapati di sana tu ada banyak penyelidik-penyelidik badan-badan antarabangsa yang sifat dia adalah NGO seperti MNS, seperti Habitat, WWW, Orang Utan Movement, kan? Jadi mereka ini melaksanakan penyelidikan yang berfokus. Contohnya untuk membuktikan bahawa deforestation telah meluas berlaku dengan cara tidak terkawal di Indonesia. Jadi cari bukti, dia buat survey dan dia buat penyelidikan. Lepas tu isu-isu mengenai orangutan yang semakin berkurangan, isu masalah biodiversity disebabkan oleh pembukaan hutan untuk dijadikan ladang kelapa sawit yang berskala besar bagi tujuan ekonomi Indonesia, bagi tujuan kepentingan investor dalam dan luar negara, termasuklah Sam Debbie, termasuklah GV semua tu. Isu-isu mengenai forced labor, isu-isu mengenai sustainable palm oil. Sustainable palm oil. Isu-isu ini semua dikumpulkan untuk membuktikan bahawa Malaysia dan Indonesia ni tidak melaksanakan best practices dalam membangun dan memajukan ladang-ladang kelapa sawit. Mementingkan hanya tujuan komersial, tidak menjaga kepentingan alam sekitar dan biodiversity ni. Jadi kesan dia tu hasil daripada penyelidikan data yang telah dikumpulkan oleh WW Habitat, daripada Orang Utan Movement, Green Movement dan banyaklah yang daripada Amerika, daripada Europe, daripada Australia datang berpusu-pusu di Indonesia semata-mata untuk memperoleh data-data ini dan membuktikan bahawa Malaysia dan Indonesia ni sebenarnya tidak cekap membangunkan tanah kelapa sawit untuk ekonomi, tetapi menyampingkan, mengenepikan kepentingan alam sekitar termasuk biodiversity ni. Jadi dapatan yang mereka peroleh ini digunakan oleh Parlimen Eropah untuk menyatakan bahawa best practices di Malaysia ni tak ada, best practices dalam kelapa sawit tiada di Indonesia, menyebabkan kita tidak dapat RSPO, RSPO tu apa maksud dia? Round Table Sustainable Palm Oil. Round Table Sustainable Palm Oil Organisation tu. Jadi bila tak dapat COP RSPO ni, hasil daripada minyak kelapa sawit Malaysia ni tak boleh masuk Europe.
ataupun negara-negara lain yang menggunakan RSPO. Macam India dengan China, dia tak peduli RSPO sebab rakyat dia perlukan makanan. Memerlukan makanan, derivatif makanan termasuk palm oil ini, dan untuk penggunaan kilang mereka, untuk sabun dan untuk kosmetik dan sebagainya. Tapi untuk Eropah dan Amerika, dia menggunakan isu RSPO untuk menahan dan tidak mahu membeli, macam boikot lah. Lebih kepada ekonomi. Dia menggunakan isu alam sekitar ni untuk melumpuhkan ekonomi negara-negara Nusantara yang berpaksikan kepada ekonomi kelapa sawit ini. Dan kajian saya juga mendapati bahawa kelapa sawit ini hanya boleh ditanam di kawasan sekitar khatulistiwa mungkin 100 km utara, 100 km selatan. Sebab kalau ditanam 200 atau 500 km daripada khatulistiwa, garis khatulistiwa ni, hasil dia tidak seberapa. Dia buah dia tu tidak berkualiti. Maknanya negara-negara yang berada di garisan khatulistiwa itu merupakan negara-negara yang paling sesuai untuk menanam kelapa sawit. Dan saya dapati ada beberapa negara di dunia, contohnya di semenanjung Malaysia, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Jawa dah tak sesuai dah. Selatan Thailand dah tak sesuai. Lepas tu di Nigeria, mungkin ada Senegal sikit, lepas tu di Amazon. Masalah di Amazon, di Brazil tu tanah dia beracun dan dia tak sesuai untuk kelapa sawit. Dan Senegal dan Afrika Barat ni, Senegal, Nigeria, masalah keselamatan dan juga sistem pentadbiran sana tidak semantap di Malaysia dan Indonesia. Jadi kelapa sawit saya dapati paling subur, paling tepat dilaksanakan secara ekonomi global, ekonomi berskala besar adalah di Malaysia dan Indonesia. Ini merupakan satu anugerah Tuhan lah kepada Malaysia dan Indonesia Nusantara ini untuk mendapat wang bagi pembangunan negara. Tapi isu RSPO ini merupakan satu isu besar yang menyebabkan pembangunan kelapa sawit ini terencak juga. Jadi itu yang saya kata tadi, NGO seperti WWW, Habitat, Green Movement, orang asli movement, semua tu Protection Organism Movement, ini menggunakan dana-dana yang diberikan oleh kerajaan-kerajaan mereka sana, Amerika, Europe ni untuk memperoleh data-data daripada Indonesia dan hasil data itu digunakan untuk tujuan RSP itu dan menyatakan bahawa best practices di Malaysia dan Indonesia tidak baik. Itu yang saya nampak lah. Maksudnya hasil daripada penyelidikan environment ni dia akan merujuk juga pada ekonomi dan politik, kepentingan ekonomi dan politik. Itu yang saya nampak. Jadi adakah MNS juga berkecimpung dalam soal ini? Di sini MNS boleh melaksanakan penyelidikan untuk negate dapatan-dapatan yang diperoleh oleh badan-badan NGO yang adverse kepada Malaysia dan Indonesia. Mungkin di sini MNS boleh menolong kerajaan lah. Contohnya kelapa sawit tadi. Dan juga MNS juga boleh menjadi ahli. Secara saya, MNS boleh menjadi ahli di dalam menyediakan pelan-pelan pembangunan, development plan, structure plan, local plan, national physical plan negara. Menyatakan cadangan MNS bahawa kawasan-kawasan ini perlu diberi perhatian yang lebih bagi memastikan biodiversity ini dapat dilindungi dengan secara wajar. Saya dapati juga melalui penyelidikan saya, development plan yang berbentuk structure plan, local plan ataupun national physical plan negara ni, data-data yang diperoleh itu tidak mantap dan kurang komprehensif. Dalam hal ini MNS boleh melobi lah untuk memberikan data-data yang lebih terkini, data-data yang amat penting bagi memastikan biodiversity conservation dan protection ni dapat dilaksanakan secara berkesan tanpa kita mengorbankan pembangunan tanah. Di Kedah ni salah satu kawasan baru yang akan dibangunkan adalah KXTP, Kulim International Airport, dan juga Kedah Europolis yang melingkungi kawasan Kulim International Airport, kawasan Kulim high-tech teknologi,
Park, High Technology Park, ini juga merupakan akan melibatkan MNS dan juga melibatkan biodiversity conservation. Jadi saya mengajak MNS untuk berkecimpung fokus ke arah projek ini, projek Kulim KXTP ini. Itu saja. Itu yang saya boleh tambah dan saya boleh kongsikan maklumat saya dalam sesi ini. Jadi itu saja setakat ini. Saya Saya harap komen sikit daripada tak? Sekejap. lagi 1 minit tak? Prof nak cakap lagi 1 minit saja. Boleh? Sekejap aja. Sebenarnya Pro Hilal tak ikut perkembangan tu. Ha. MNS dah 80 tahun. Banyak yang Pro Hilal cakap tu MNS lah yang championnya. Dan kita tidak mengikut di belakang, kita di hadapan. Misalnya kalau orang tak fikir lagi isu border tie Ulu Muda tu, kita dah bercakap lama dah. Orang cakap pasal Kulim air Ulu Muda ni kita cakap lama dah. Kan? Berpuluh tahun dah. Kalau pasal perancangan, kalau Pro Hilal dalam jawatan kuasa tu mesti jumpa punya. Salinan surat tu mesti datang ke MNS. EIA seluruh Malaysia datang ke MNS. Apa saja projek yang dibuat. Dia tak dapat apa pun, satu sen tak dapat. Jadi kita dah 80 tahun, sebab tu kita dihormati. Sebab tu saya mengajak pensyarah-pensyarah di universiti bersama saya. Sebab pensyarah universiti ini bercakap ada data, ada fakta dan orang hormati. Kalau ordinary people, kita bekerja kuat secara sukarela, tetapi mereka bukan mempunyai latar belakang. Mungkin dah 5-6 tahun baru dia orang boleh bercakap tentang isu-isu yang kita bawa. Kita ramai aktivis underground ni, 2,000-3,000 orang yang bersama. Tetapi bergantung kepada macam sekarang saya letih lah. 24 jam kerja kan dengan MNS sebab mereka ini aktif dan mereka demand for opinion, ideas kan untuk mereka selesaikan dalam laporan. Jadi bolehlah Prof Ilham bersama saya kita dah ke hadapan. Banyak komiti kerajaan tu kita ada dalam tu. Kalau Prof Ilham berada dalam jawatan kuasa landscape sebenarnya kita ada dalam tu. Jawatan kuasa apa lagi lah sebut-sebut tu. MNS ada dalam tu. National Physical Plan. Ada Pelan dalam tu. fizikal negara. Ada dalam tu. So Dan dia hantar kajian saya baru-baru ni melibatkan tanah runtuh, soil erosion juga, soil settlement juga. Kita bukan cakap selepas runtuh, kita cakap sebelum runtuh. Bila dah runtuh, kalau dah runtuh, orang lain pergi cakap lah. Kita panggil Nadma lah untuk menyelesaikan masalah tu Nadma sekurang-kurangnya. tu dia pergi selamatkan lah orang yang tanah runtuh tu. Tapi sebelum runtuh kita bagi tahu. Macam Gunung Jerai kita jangan buat, jangan duduk. Kita kena ada beberapa kaki daripada Gunung Jerai tu baru boleh buat rumah. Lepas tu terusan buat mat saman tu janganlah tutup. Ini dia tutup bagi jadi kecil. Jadi kita bagi nasihat dia orang tak dengar. Ada orang-orang yang balik daripada luar negara tu cerita pasal Jepun, cerita pasal macam-macam kan. Tapi negeri sendiri tak faham. Itulah masalah dia nak cerita. Kalau saya cakap orang sakit hati, tapi kalau dah tanah runtuh tu, baru nak datang jumpa saya kata saya bukan engineer. Saya environmentalist. I just can advise you what to do. Or don't do, or do it this way. Saya boleh nasihat tu je. Kalau kita kata ini laluan burung tu dia daripada dulu-dulu sebelum kita lahir. Dia dah terbang kat situ. So kalau kita kata jangan buat bangunan tinggi, dia buat juga, burung tu akan langgar. Dan kalau dunia marah... Di Sarawak tu apa nama tempatnya, Prof? Laluan burung tu? Dia landing transit burung tu apa tempat dia? Dia banyak tempat. Banyak tempat. Tu saya sebut tadi 55 tempat yang kita kenal pasti. Di Malaysia. Di Malaysia. Kata Malaysia ada satu tempat. Itu yang mereka politically recognize. The real thing is yang kita ada sekarang 55. Yang internationally recognized 55. Malaysia. Di Malaysia? Di Malaysia? Ya. Sebab tu kita ketinggalan yang Prof Hilal cakap tu. Jauh sangat ketinggalan. Jadi MNS ni jauh di depan lagi. Marilah bersama MNS. Di Kedah ni mana kawasan dia? Yang transit burung-burung Ulu Muda Arctic? is one of the sites. Ulu Muda. One of the important site lah. So dia akan efek lah bila ada KXTP tu. Kalau kita cerita pun dia orang tak percaya. Susah nak explain.
dan tak percaya, sombong pula tu. So because they Okey are, tuan. I call them ego position. That's why academic is very important to explain with ideas, with data. Alright? But I'm alone cannot Jadi do. saya berbanggalah Prof pejuang biodiversity protection ini. Jadi teruskan perjuangan Prof. InsyaAllah kita di UM ni mungkin akan adakan kerjasama dengan MNS bagi melihat potensi yang lebih jauh untuk kepentingan pihak masing-masing. Jadi di sini saya rasa tidak ada apa lagi. Ada soalan-soalan daripada audiens? That's why saya bagi 1 minit. Oh, Kalau tak audience ada kita... orang je. Ni maknanya kita kena tak boleh ni. Kawan-kawan kita pun tak minat benda ni. Tak apa, kita mulakan dulu yang ada. Lepas tu sebenarnya kita recorded masuk dalam FB. Mat ni Arif mana ni Arif? Magno. Arif ni, Arif Utem ke? PM Mat Arif, Muhammad Arif, Mat Hanafiah. Ini ada ke depan tu? Arif? Terlena lah apa? Okey Prof, terima kasih. Okey, Jadi bagi pihak MAC, saya berbesar hati kerana Prof setuju untuk menjadi penceramah untuk sesi ini. InsyaAllah kita jadikan platform ini sebagai satu platform yang berguna lah, khususnya untuk disseminate ilmu, disseminate pengetahuan yang telah Prof dan pakar-pakar semua kumpulkan, peroleh sepanjang perkhidmatan sebagai pendidik dan universiti, dan jadi manfaat kepada umum lah. InsyaAllah dengan izin Allah kita akan meneruskan sesi ini di masa ke semasa. Dan saya percaya isu-isu ini adalah isu-isu segar, isu contoh biodiversity conservation protection ni isu-isu yang evergreen, yang sentiasa berlaku. Jadi saya percaya melalui contribution MNS dan platform ini dia dapat menyumbangkan kepada kesedaran masyarakat dan pengetahuan kepada umum. Sebenarnya sesi ini kita rekod dan kita masukkan dalam FB MAAC. Jadi pihak awam boleh ramai orang marah saya kan. Merujuk dalam boleh buka FB MAAC ni, boleh mengikutilah perbincangan dan ceramah Prof ini. Jadi boleh ke audiens semua onkan kamera, kita ambil gambar. Boleh ke? Boleh ke onkan kamera? 3 orang je. Magno mana Magno? Boleh on tak? Gambar, video. Okey, Magno mana? Ni Arif mana? Magno ada, tak ada depan tu. Okey. Okey, 1, 2, 3. Save. Okey, terima kasih. Tahniah Prof Hilal. Ya, sekejap ya. Hari besok petang dekat UUM. Esok petang di UM, tak kita punya perbincangan minggu depan. Tak, ni yang santai-santai sembang-sembang besok. Oh. Kita promote Ulu Muda tu. Siapa yang akan jadi host dia? Rozaimi ke? Rozaimi. Daripada CUIC. Dia punya presiden dulu. Rozaimi. Razamin. Prof Razamin. Prof Razamin. Isu tentang apa? Itu sembang-sembang merapu je. Apa terkeluar tajuk. Okey. Tak apa. Selamat berjaya insyaAllah. Kita nak ajak ramai orang sebab kita ni, ialah pensyarah ni, dia memang dalam silo. Dia punca dia. Memang begitu. Kita were trained like that. Kita dari orang kata apa, bidang kita tu memang seorang tu menuju ke hadapan. Macam lari 100 meter dalam lane lain-lain. Dia shock sendirilah penyelidikan yang dia minat sendiri. Sekarang ni kita nak bring them together. Macam sekarang saya seronok Prof Hilal cakap pasal tanah tadi tu. Seronok sangat. Nanti kita buat sesuatu. Ya tuan. Okey. Itu saja kita right. sudahi. Assalamualaikum.
Terima Kita kasih. sudahi dengan tasbih kifarah dan bacaan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Macam mana tutup saya punya dah? Tutup. Ah, Okey? okey ke? Okey, saya salah tekan. Okey, X tu merah tu. Okey, Okey. okey, right. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Mana? Sama-sama. Mana? Terima kasih, mana?